Hi, Assalamualaikum. Very good evening to everyone. I think we have around 45 people joining us for tonight. Wow, that's a big audience. um, if it's no trouble, we like to see the faces of the audience just to see a reaction from the audience. If it's no trouble, if malu-malu tak apa, it's okay. Okay, Odeng, you ready, Odeng? Ramai orang ni. Ready. 50, 51 tu. Tak apalah, we'll give some time for people to join in because we still have some requests going on. Alright. Yeah, I hope server for Google Meet will support. Okay, faham. Tak apa, it's okay. Tak apa, ikut cakap mak, ikut cakap mak. Tak apa, I hope that the Google Meet server will support our audience lah. I think there's no problem. Okay. Still people coming in. Wow. Thank you so much for joining our session. Now it's currently we have 60 people joining us. Actually, we registered. We have around 100 plus people registered for this session. So we'll just give some time. If anyone nak cakap hello ke apa? Ada. Boleh ke borak macam tu je? Ramai kot orang. Ramai. Ada tak nama-nama anyone you kenal from Sri Skandar or Oxford Brooks ke in the Link ni list? boleh share kat orang lain ke? Like besides daripada yang invited? Macam mana? Yang link kepada Google Meet ni, dia boleh share kepada orang lain juga ke? Selain daripada... Boleh. Yeah, Oh, we boleh. can share. We can Just share to anyone. copy ni lah. Copy meeting punya link ni lah. Yes. But then Okay. the host akan approve the request lah. Okay. There will be an approval punya apa Dia ada tu. approval list lah. Okay. Yep. Okay, so I think we can give a short introduction about Suara Kongsi. So first of all, we like to thank Arkisa for realizing this event because they're the ones who wanted to invite and meet this or invite all the speakers, and of course we like to thank Suara Kongsi for providing a platform for us to have this sharing session. Well, because now we have the pandemic and then the COVID and everything, so usually we do this event at the faculty, and I think we should make use of this online lifestyle at the fullest potential, the new normal, as they say. So New normal. yeah, new normal. So like itulah we have this online session. We can invite international students from abroad to share their work, like Anwar, because I think it's a very special event for all of us. So because before this, we usually invite local speakers to come to our faculty and talk about their work. And I think it's very special to have Anwar here. And of course, Anwar is a local graduate from UiTM juga. Okay. So do we have everyone here?
And of course, Ash, our president. Ash, are you there? Yep, I'm here. Yeah. Okay. So Ash is our Akisa president. He's the one who is the leader to organizing all these event. So big thank for him to giving all of his time in organizing this event. Okay, I think we can start right now. Okay, so before I'll give the mic to Anwar, just want to brief explain what is Suara Kongsi. So Suara Kongsi is a platform that was created by our seniors from Dasat Studio. It's a platform where we can, as students, we can be transparent, we can be critical on each other, and it's a platform where we can share our ideas and knowledge on concerning or about architecture or anything else. And here we can be very transparent to each other and very engaging. So it's a relaxed environment. We don't have to be very stressful and very intense like during our critic session. And then macam dulu kan. Uh, And then of course before this, like I said, we had speakers coming in to our faculty and presenting their work and everything. But now we do it online. I think it's much better because online, of course, we don't have that physical interaction. But then we have this. It's a good platform for us to invite anyone. We can invite anyone at anywhere and at any time. So and then we can have a lot, 100 people joining us in one session, and we hope that this water Kongsi session will be beneficial, and I hope everyone can enjoy this session. So before Anwar or Odeng, so I just want to introduce Anwar Zahin, famously known as Odeng in his Instagram page. Personally, Odeng, I followed you on Instagram. Hello. So I looked at your post and all your ideas on architecture. So it was very inspiring because you started this during your degree time, and then it was very inspiring to me because and I have a lot of respect for you to go to the distance as an architecture student to show and express your ideas, your belief, and your opinion on architecture. Because I think in our industry, like in the student year too, because I don't think there's a lot of students that are going to that level, you know. So yeah, huge respect for you lah. And of Thank course, Odeng is a local graduate from UiTM, Sri Iskandar. He did his part 1 architecture at Sri Iskandar. Now he's pursuing his master's at Oxford Brookes. I think you're in your second semester right now. Right now, waiting for third semester, and Third semester, yeah, it's like a long break during this summer. a long way. Sekali lagi je tu. And okay, so before I pass the mic to Anwar, I just want to notify everyone that to turn off your microphone because we want a good connection between the audience and the speaker. So if anyone has any questions, you can post on the chat section. And of course, we will have a Q&A session after this. So we will have a 45-minute sharing session with Odeng. And after that, we can have a Q&A. Okay, so that's all from me. So now I'll pass the mic to Anwar. Okay. All right. Okay. Wait, I'm gonna share my screen. Oh, hold on. Natasha has to stop sharing. All right. Okay. All right. Now you can. Yeah. Okay. Okay, we already see the screen. Okay. So basically, I will start with introduction about Rewilding Center, and before that, I will introduce myself again to make it clear. So I'm Anwar Zahin bin Jasmi. You can call me Odeng or Odeng Arch or anything that you want to call. I don't mind. And nak cakap bahasa Inggeris ke bahasa mix lah, tak kisahlah. Dengan lagi satu. Tak kisah. Just mix. Tak kisah dengan Odeng ni kan.
architecture graduate daripada YTM Sri Iskandar, lepas tu further study dekat Oxford Brookes. Pada siapa yang berminat nak belajar luar negara, bagi tahulah, ada akan bagi tips-tips. Dan hari ni ada nak share sedikit pasal rewilding center. Maknanya dia punya tema dia pasal rewilding lah. Kalau dalam bahasa Melayu dia kan, rewilding ni pengliaran semula tau. Sebab case dia macam ni, sebab macam mana dia boleh dapatnya idea rewilding ni, disebabkan satu, yelah kita dah biasa nampak hutan kan, jadi kita tak pernah persoalkan tahu hutan ni dia punya analogi betul dia macam mana kan, dia punya simbiosis dia tu is a true symbiosis punya sistem ke ataupun macam mana. Sebab kita pursue macam hutan dah orang kata apa, dah very good in term of producing oxygen semua kan, like itu standard punya ni lah, standard punya apa yang kita fikir. Jadi bila dah sampai dekat Oxford ni kan, bila ada yang pergi trip, jadi ada yang naiklah kereta kan, selama berapa jam? 4 jam tau, 4 jam tengok luar kan. Kita tengok banyak je pokok tau, tapi tiba-tiba rasa macam tak kena tau. Dia pokok, lepas tu kan tiba-tiba ada macam nak cakap, dia punya landscape dia tu kan just rumput je, lepas tu penuh dengan ni tau, penuh dengan kambing comel lah kan. Lepas tu kita ingat this is the true nature kan. And then ada yang macam perceive that way tau bila looking into nature. And lepas tu bila kita ada discussion lah kan, ada yang dengan kawan-kawan, ada yang kita orang bincang lah kan, macam ni ke the true green kan, yang I mean the true nature kan. Jadi itu yang ada yang rasa this is a consideration yang kena ambil. Sebab bila ada yang buat desk study kan pasal nature ni, baru tahu yang sebenarnya yang grassland ada, even dah ada banyak pokok pun, is not truly nature bila dia tak ada keluarga yang lengkap tau. Jadi yang keluarga lengkap tu sebab isu dia, sepatutnya kita kena hidup dengan ni lah kan, dengan haiwan-haiwan yang pada asalnya duduk dekat kita punya tanah ni tau. Sebab tu ada finding mengatakan dia orang jumpa tulang gajah dekat UK kan, sedangkan tak ada gajah kat UK. Sebab kes dia itulah. Bila dah ada desk study tu baru faham yang sebenarnya ada deep insight yang melalui sejarah kan, baru kita tahu yang apa sebenarnya berlaku lah dengan kita punya permukaan bumi ni. Okay, jadi inilah kira lepas trip tu ada yang dapat tahulah yang sebenarnya. Sekejap, kau nampak ke skrin? Okay, nampak Ya, kita nampak, no problem. Jadi bila dah buat desk study tu kan, sebab baru tahu yang ada hidupan lain selain daripada tupai yang haiwan-haiwan standard dekat UK kan. Biasalah kita tengok movie Mr. Bean kan, itu je lah haiwan yang ada. Tak anjing, lepas tu lembu, kuda kan. Lepas tu kadang kita tanya mana predator dia, sebab kita punya symbiosis contact sepatutnya kita kena ada end product dia mesti kena ada predator tau, yang orang kata apa, tunggak kepada ni food chain system kan. Sebab bila tengok balik, bila haiwan tu mati pula, dia akan tinggalkan zat untuk pokok. Jadi dia ada rolling yang sempurna tau. Tapi sepatutnya manusia yang kena, kalau tak ada haiwan predator tu, manusia lah kena bertanggungjawab. Sebab manusia adalah orang kata apa, tangga akhir tau pada food chain system, di mana itu yang sepatutnya kita kena take responsibility lah untuk macam mana nak menyukat padatkan ataupun, yelah sebab kadang kita makan kambing kan. Kita makan kambing, kadang-kadang kita nak juga kambing, kita produce banyak kambing lagi tau. And then kambing pula dia makan rumput. Jadi rumput ni pula dia ada yang haiwan lain yang perlukan, macam serangga semua. Jadi semua benda tu kena take into consideration lah. And then bila ada yang buat desk study juga, jadi ada yang kembalilah kepada arkitek asal yang beri inspirasi kepada projek ni, which is Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright pernah cakap yang kita kena study nature lah. Stay close to nature, it will never fail you. Cik. Kita go classic kan, go kepada appreciation towards nature. Okay. Salah tekan. Jadi inilah bila ada yang buat desk study, inilah finding yang ada yang dapat, di mana
bila kita tengok kan, bila kita tengok data tu, banyak yang antara tanah dekat UK ni sebenarnya dia datangnya daripada ni tau, datangnya ladang pertanian tau. Yang hijau, yang light tu itu adalah farmland tau. Kalau yang hijau gelap itu adalah hutan yang ada. Jadi daripada Oxford dan ke arah utara tau, memang nampak the whole thing is a grassland lah. Jadi tak ada nampak apa tu, tak ada nampak truly nature lah kat situ. Tu yang orang rasa macam bahaya jugalah sebab nampak farmland je the whole perjalanan kan. Lepas tu sebab tu bila orang sampai balik ke Oxford, orang cari site kat Oxford untuk start this project, the Welding Center. And kenapa orang select kat Oxford? Sebab Oxford antaranya dia punya hutan ni kan, dia punya hutan simpan dia. Dia ada hutan simpan juga tapi kecil je lah. Tapi interestingnya dia ada haiwan-haiwan banyak dia punya ni tau. Banyak dia punya orang kata apa? Banyak yang haiwan hidup dekat kawasan hutan yang kecil tu, walaupun kecil lah. Ada rusa dengan macam-macam lagi lah. Ada ferret semua kan. Jadi kira hutan dia orang simpan tu dia orang jaga elok lah. And orang choose dekat kawasan Oxford pun sebab dia punya site tu antara orang kata apa, special investigation punya tempat untuk supaya senang lah dia orang, sebab dia orang dah ada data, research database di mana haiwan berapa banyak semua dia orang dah ada recorded. Jadi senang lah untuk melaksanakan Rewilding Center ni as a project. Jadi ini data yang pasal yang natural hanya 1% je dekat kawasan Oxford. Sedih lah, yang 1% tu site Odeng. Tapi tak apa. Kita orang kata apa? Kalau kita nak buat projek tu, kita kena adapt juga dengan situation di mana apa yang kurang dengan apa yang kelebihannya. Jadi dengan ini bila orang dah nampak problem statement kan, jadi orang fikir what kind of like program yang sepatutnya kita kena ambil take part kan, and then orang ada visualize kan like the whole Rewilding Center ni apa yang sebenarnya orang kata apa yang akan terjadi kalau rewilding ni been practiced as a lifestyle kan. Jadi kalau korang tengok dekat diagram belah kiri, ada lukis macam conversation between manusia dalam rumah kan, luar boleh nampak haiwan tau. This kind of like wait. Jadi kalau korang tengok dekat sini Control Shift 4. Bentar nak activate pen jap. Okay. Jadi kalau korang tengok mana salah pula. Warna merah. Jadi kalau korang tengok dekat kawasan sini kan, nampak ada rusa tau dekat luar mana tu? Dekat luar tingkap. Jadi dia orang tengah bercakap. Jadi this kind of like lifestyle yang kita ada expectation lah, instead of tengok dekat tingkap tu just nampak kereta je kan. Maybe nampak pokok je. Jadi dia tak jadi satu neighborhood yang lengkap lah kan. Di mana kalau kita hidup dengan haiwan, itulah sebenarnya yang lengkapnya kan. Lagi interestingly kalau lah kita masih allow lagi lifestyle di mana kita ada gajah dekat luar rumah kan. And gajah pun dia punya benefit dia juga terhadap environment. Okay, and then kalau korang tengok dekat bawah ni pula, dia ada pandangan section di mana macam mana dia orang hidup dekat luar kawasan grass. Lepas tu haiwan duduk dekat tepi PRN, kawasan jalan. Sebab tu maybe sebab haiwan dengan lagi satu haiwan sebenarnya dia ada capability untuk adapt towards surrounding tau. Itu yang interestingly, sebab ada case study dekat India kan, macam harimau, babi hutan, lepas tu banyaklah haiwan lagi. Dia orang monyet kan, dia orang dah berjaya adapt dengan urban environment tau. And benda ni sebenarnya possible je untuk manusia hidup dengan haiwan tau. Cuma masalahnya sebab kita, kalau korang belajar sejarah balik kan, banyak yang antara kita, sebab kita be monopolize ni semua kan dengan British pergi ke tempat lain. Jadi dia orang introduce this kind of like lifestyle di mana dia orang tak buat hidup dengan haiwan tu possible tau. And ada case pasal burung dodo kan, extinct dekat kawasan British pun disebabkan dia orang tak allow this kind of lifestyle tau. Dia orang bunuh burung dodo tu. Jadi sebab bila kita tahu sebab tu kita kena tahu yang sebenarnya
haiwan yang sebenarnya asal-asalnya ada pada permukaan bumi ni tau. Macam tu lah. And then jadi ada yang buat rough punya ni lah, rough program dengan activities yang patut ada, yang which is orang pecah kepada 3 kategori, di mana satu, penjagaan kepada pokok, kedua, penjagaan kepada serangga dan pokok tu including serangga lah, kedua, penjagaan terhadap haiwan, ketiga, penjagaan terhadap water life tau. Jadi dia ada tiga cabang yang ada target untuk this specific punya ni lah project. Okay, jadi ada yang keluarkan this kind of like diagram supaya ada yang dapat estimate lah bila kita buat satu space tu, sebab kadang-kadang korang tertanya kan like berapa besar sebenarnya satu ruang tu diperlukan kan. Jadi dia ada optimum dengan minimum level tau, and benda ni achieve kalau korang ada buat case study yang in depth sikit lah pasal spesifik program apa yang korang nak buat tau. Seperti macam ada pergi ke hospital haiwan dekat kawasan UK, nama dia Tiggy Winkles tau. Korang boleh search dekat, jap, ada yang tolong searchkan lah. Jadi orang dah melawat tau hospital ni dekat Haddenham, Aylesbury. Naik bas adalah dalam 40 minit jugalah nak ke Tiggy Winkles ni. Jadi Tiggy Winkles ni dia antara hospital terbesar dekat UK kan. Jadi tapi ada yang dapat lawat sedikit dia punya facilities, and kalau korang nak tengok dia punya ni kan, dia punya interior dia punya, sebab hospital dia ada yang boleh masak, ada yang tak boleh tau. Macam kalau korang nak tengok dia punya tempat bedah ni semua kan, korang boleh layari dekat Google Maps, korang boleh jalan tau masuk dekat dalam dia punya hospital. But yelah, tapi korang tak dapat feel lah, dia macam Google Maps yang 3D tu kan, yang street view kan, dia bawa masuk dekat dalam dia punya space tau. But yelah, kita dapat tengok secara visual lah, tak dapat nak rasa dia punya environment sebenar. Sebab kalau korang sampai sana, dia akan explain lah macam mana dia punya workflow dia, dengan dia punya macam mana dia dijaga daripada yang sakit kan. Lepas dia ada rehabilitate, macam lepas dia orang dah rawat tu, dia orang ada macam dia orang suai balik lah dia punya kecederaan tu kan. Dia take time untuk pulih. Bila dah pulih tu dia ada bagi gap time lah sebelum dia release kepada wild tau. Dan yang bagus ni pasal Tiggy Winkles ni kan, dia adalah ni tau, dia antara hospital yang digerakkan melalui donation je, tak mengharapkan ni. Jadi sebenarnya possible lah untuk ada this kind of like rewilding center. Lagi-lagi dia punya fund dia mengharap datangnya daripada donation dan juga badan-badan seperti WHO pula, World Wildlife, WWF, sorry, WHO pula, ni COVID ni. Okay, sekejap, sebentar. Okay, balik. Okay, jadi bila korang dah categorizekan kan, bila dah kaji dia punya berapa size dengan korang estimate lah berapa orang untuk per visitor kan. Jadi bila tu korang akan dapat lah list berapa banyak orang untuk specific spaces. Jadi senang lah untuk korang design tu berapa banyak furniture. Jadi tak perlu nak furniture banyak-banyak tau. Dia biarlah optimum supaya dia mencukupi lah dengan korang punya, dengan apa yang korang nak achieve untuk spesifik. Ni jadi ni kiraan yang standard lah. Like biasalah kita UiTM buat kan. Ada yang bawa, tak, yang bestnya kan, ada yang belajar luar negara kan, ada yang bawa ilmu daripada UiTM pasal this kiraan keselesaan dalam satu space kan. Tutor tu siap ni tau, siap macam kagum kan. Itulah macam rupanya kita janganlah look up sangat kan. Apa? Reaction dia macam mana? Reaction Twitter tu, nak tahu juga dia punya reaction. Reaction dia bila orang tunjuk this kind of kiraan kan, dia macam macam dia suka lah, macam
sebab pelajar UK lain dia orang very, orang kata apa, very vague tau, macam asyik cerita dia punya mood feel lepas tu jadi bila kita cerita secara teknikal tu dia orang appreciate tau dengan kita punya consideration every detail of space kan. Jadi bila benda tu nampak konklusif, dia sukalah bila kita ada this kind of like data kan, supaya kita aware macam kadang-kadang ada space tak perlu selesa sangat, dia just optimal, ada yang sepatutnya kena kecil, jadi benda tu kita ada ni lah, ada a good discussion lah on that. So they were they curious about how apa tu student UiTM students approach the problem very in a technical point, were they expecting that, or were they very macam impressed lah by that? Dia orang amazed lah dengan this kind of like way untuk design, sebab usually dia orang design based on dia orang macam dapat macam satu mood feel kan, dia orang just focus on that mood feel yang dia orang nak tau, rather than looking into sebab macam okay, sebelum tu sebab ada ambil work based sustainability dan sustainability sangatlah sesuai lah on this kind of like way on designing kan, sebab kita tak nak membazir tau. Pasal sustainability ni dia bukannya pasal cantik ke tak tau, dia pasal optimization yang seharusnya dibuat lah dalam satu bangunan tu, supaya kita tak adalah wastage. It's all about sustainability lah. Tapi kalau orang bawa this kind of like way, size of space, sebab tu korang kena tahu work base apa yang korang ambil, orang kata apa, approach kepada subjek apa tu kan, ke subjek, how to say this, korang tengok brief kan, kalau dia pasal accessibility, benda ni sepatutnya bagus lah untuk ditunjuk lah, rather than kalau korang memang fokus on macam political ataupun macam go kepada idea kan, this is not valid punya kind of like way designing lah, sebab idea they look into ideas yang macam go, sebab ada yang work base yang melihat kepada idea sahaja, macam tu lah. Macam ada ambil bahagian accessibility, and alhamdulillah lah, like dia orang suka the way, this kind of like way on designing lah. Okay, and then kita go kepada site analysis. Sorry to intervene, Odeng, just nak remind that we have another 30 minutes 20. lagi. 20 ya 20 minit ya. Kan? Okay, tak apa, thank you, sorry to intervene. Tak apa, thank you for reminding. Kita pun seronok tengok your presentation, it's fine, so we want to look at the detail kan, the details tu. Tak apa, okay. Alright, thank you. Sorry. Okay, thank you Zaid. Okay, ni basically site analysis, and site analysis pun korang kena aware tau, bila korang buat site analysis tu, make sure yang korang punya data tu ambil kepada apa yang korang nak, and please bila korang dapat data tu synthesize terus. Janganlah macam tunjuk just paparan je, jangan. Ni macam ni orang pinpoint kat mana yang orang nak je tau. Macam ni orang pinpoint dekat area mana yang orang akan fokus on. Jadi macam mana nak tengok relation dia, tengok matahari dia, sebab matahari dekat UK ni dia pelik sikit tau. During summer dia punya angle dia tu pun lain dari segi section, tapi macam ni orang tak buat section dia sebab benda tu dah ada dalam kepala kan, kita hafal degree dia. Macam winter angle matahari dia rendah, jadi permukaan kita punya opening tu pun effects jugalah the way that we design. Jadi angin dia datang banyak daripada selatan, southwest. Jadi korang ambil lah yang mana data ada. Yang ni yang data yang orang paling banyak sekali guna, which is a collection of macam orang kata apa, macam chemistry punya ni, tapi orang yang simplify lah, di mana orang guna macam chemistry punya yang periodic table tu, tapi orang guna untuk haiwan, di mana orang nak identify haiwan ni macam bahaya, nak dekat extinct ke macam mana kan. Yang tengah-tengah tu conservation status dia, yang atas kiri tu dia omnivore ke herbivore ke carnivore kan, nak tahu makanan dia. Jadi bila kita dah tabulate this kind of like finding kan, jadi senanglah untuk kita design supaya kita tahu haiwan apa yang kita kena take prioritize, and also kita kena provide jugalah location dia tu macam mana nak memudahkan kita
kalau haiwan tu kita nak pindahkan dia ke satu tempat tu kan. Jadi ada position yang mesti adjacent dengan dekat dengan dia punya nature reserve tau. Jadi orang rasa side orang tu sesuai lah untuk do this kind of like rewilding center. Jadi ini ada yang buat some kind of like rough punya macam site synthesization, tapi dia more tu kepada apa yang kita nak kan, tengok pada movement dan juga program apa yang kita nak achieve. Jadi kalau korang nak tahu yang merah ni human circulation kan, dan ada buat jugalah di mana kat mana area ada yang nak buat monitoring and survey tau, sebab data kepada monitoring and survey tu penting sebab tak ada orang tak ada lagi pihak yang orang kata apa membuat research on macam mana berapa banyak haiwan yang ada dekat spesifik tempat kan. Dengan kita tak tahu either haiwan ni perlu orang kata apa perlu dibiarkan ke macam mana kan. Sebab tu perlu ada monitoring and survey as part of the program lah, selain daripada penjagaan haiwan dan juga pokok dan juga water life. Jadi ni orang kata apa a simple kind of like approach lah untuk nak get the feel of the program and also dia punya activity dekat ni. Jadi ada yang just rough ni lah, just rough distribute kepada tiga jenis placement kan, yang penjagaan apa tu water life, penjagaan haiwan dan juga penjagaan pokok, dengan ada juga management lah. Jadi sebenarnya projek ni agak besar and complicated tau. Jadi sebab tu ada yang balik kepada bila kita dah buat devisation of zoning tu, ada yang rasa macam overwhelmed sangat kan. Ada yang balik kepada sketch balik, ada yang sketch apa yang sebenarnya apa tu idea yang kita nak put in kan. Sebab kadang bila kita go into specific detail kan, kita lose kita punya ni tau, kita punya sense of perjalanan kita buat projek ni tau. Jadi ada yang sketch lah nak get the what kind of like infrastructure untuk haiwan. Jadi korang boleh tengok yang kat belah kiri ni dia ada sketch untuk macam mana haiwan landak kan, porcupine, porcupine pula. Macam mana hedgehog ni dia boleh dia ada infrastructure dia sendiri, sebab hedgehog pun antara haiwan yang senang mati jugalah dekat kawasan UK sebabkan tindakan manusia kan. Dia orang bila buat BBQ rupanya dia orang sebab dia gunakan tanah kan. Jadi bila tanah tu panas kan, rupanya hedgehog tu tinggal bawah tanah tau. Jadi bila panas dia mati tau dekat dalam tanah tu. Sedih lah. Ada yang injured sebabkan kita punya pagar kita. Sebab tu sebenarnya manusia punya intervention sebenarnya banyak kena redesign balik lah untuk adapt dengan haiwan. Ada yang haiwan tak boleh nak adapt, ada yang haiwan boleh adapt. Tapi usually dah lama dia boleh adapt. Tak tahu hedgehog kesian lah hedgehog. Jadi ni ada yang sketch out balik the whole section kan, untuk bagi feel kan. This is a good way jugalah untuk designing, di mana bila korang ada idea tu kan, korang just lay out everything kan. Jadi korang dapat feel dia terus. At least benda tu ada bear in mind lah, korang nak feel macam mana kan. Nak ada macam atas kiri ni dia ada design macam based on burung lalayang punya tempat tidur kan, tapi ada yang convert jadi tempat researcher untuk stay and juga doing research lah dalam dia punya kepompong dia. Jadi ada yang kalau atas kanan korang boleh tengok ada tempat study dekat kawasan elevated ni. Ni pula overall orang kata apa urban punya ni lah, urban setup feel dekat kawasan Oxford bila rewilding ni being practiced as a lifestyle kan. Jadi jalan tu ada jadi rumput, maybe pengangkutan dia back balik. Kalau untuk jarak dekat dia menggunakan kuda dan juga maybe introduce haiwan balik yang mana yang tak ada. This is just a visual lah untuk nak get the feel. This is another yalah orang keluarkan terus apa tu feel dengan space macam mana nak configure kan untuk haiwan-haiwan ni. Jadi dia orang ada tempat untuk stay. And kiri ni untuk tempat eksperimen untuk introduce haiwan kan. Jadi kita letak je dulu supaya kita dapat overall image apa yang kita nak. Dan belah kanan ni ada yang bila dah keluarkan semua
idea tu ada yang simplify lah. Yang belah kanan ni antara collage yang ada yang buat, yang dia rasa macam mana manusia, haiwan, dan site yang ada yang pilih ni pun sebenarnya dekat ni tau, dekat kawasan Steel Scrapyard tau, di mana ada yang tak pilih dekat kawasan dekat kawasan hutan, but yet ada yang pilih dekat kawasan yang orang buang-buang barang besi kan. Jadi kat situ kenapa ada yang pilih site tu, sebab kalau tempat dekat kawasan besi tu kalau boleh dihidupkan semula kan, boleh tumbuh pokok, boleh introduce haiwan balik kan, they will give a good punya impression lah towards government untuk ni lah, untuk support the idea of rewilding as an approach untuk ni lah, untuk ke arah yalah bumi lebih more safer untuk kita hidup kan, more sustainable, towards a more sustainability punya life lah. Sebab tu pemilihan site pun korang kena tahu. Kadang tak semestinya korang kena pilih site yang cantik, yang baik untuk buat projek. Kadang ambil site yang buruk tu pun kadang-kadang dia bagi impact yang besar jugalah. Sebab kita boleh bagi impact di mana, yalah, proofkan dekat kerajaan yang kita boleh buat kan. Ambil pembersihan pantai kan, balik daripada banyak gila sampah tiba-tiba bersih kan. Memang kita akan senang nak dapat trust daripada kerajaan lah, something like that lah, that kind of like approach. Ni orang punya collage di mana orang test what kind of like architecture punya mood space yang orang nak achieve kan, dengan ada mix of benda yang orang kata apa, benda yang very pakai sarung telur je, tapi kita try je kan, buat je. Jadi ni idea progress lah, idea bila orang dah separatekan orang punya program tu kepada dua side, satu yang dekat dengan sungai dan juga yang dekat dengan hutan. And yang dekat dengan sungai tu ternyatalah untuk water life, dan juga yang belah kiri ni untuk haiwan dan juga penjagaan kepada pokok dan juga green. Jadi ni exploration awal ni orang just layout kan memang padat gila. Lepas tu bila throughout the whole, orang kata apa, the whole progress tu banyak pertukaran lah, iteration yang dibuat untuk nak bagi dia breathable punya structure. Sebab kita bila kita dah tabulate terus kan, kita at least dapat this kind of like how to say, dapatlah the whole thing tu, kita nampak dia punya layout macam mana. Kadang-kadang ada things kita boleh simplify. Jadi bila orang dah put out everything kan, yang ada kita punya data semua tu, list of space tu, jadikan dia spaces. Tapi itulah, benda macam padat sangat. Lepas tu akhirnya dia dah simplify, ada benda dah dikecilkan kan, daripada 2 blok yang besar dekat tengah, jadi dia jadi 1 blok kecil je untuk haiwan ni lah. Sebab dulu orang consider banyak gila haiwan tau. Jadi bila kita go through balik data kan, rasa tak perlu kot untuk besar. Jadi dia jadi macam ni lah. Yang atas kanan ni kalau korang tengok, Control Shift right. Kalau korang tengok kat belah sini, yang merah yang kanan ni kan, ni untuk management dan juga burung. Management dan juga burung kan. Nanti korang tengok kat section tu ada yang ada buat tau. And Control Shift 7. Kalau yang ni hospital haiwan saja, dan juga mix of dia punya tingkat atas dia ada untuk penjagaan pokok, nursery untuk pokok, dan juga tingkat bawah untuk nursery untuk haiwan tau. Dan yang ni pula ni adalah bay untuk untuk kalau ada emergency hospital nak datang kan. Jadi ambulance boleh parking kat sini, dengan dia boleh hantar masuk sini, dia boleh hantar ni lah haiwan masuk dalam ni. Okay. Itulah. Jadi dia portrays dekat view ni. Okay, jadi ini orang cerita balik lah macam mana orang menggunakan, dalam orang dapat idea yang rupanya sebab kita dekat dengan sungai kan, jadi it's a good punya approach di mana kita menggunakan sungai ni untuk membesarkan lagi ni tau, rewilding punya aktiviti ni kan, by kita ada boat, maybe dia ada boat yang boleh ni lah, boleh orang kata apa,
pergi ke tempat lain, lepas tu dia orang boleh buat survey based on per area tu, ikut berapa radius dia, supaya benda ni boleh kembang lagi dengan lebih senang lah, menggunakan perairan air sebagai ni lah, sebagai rewilding punya aktiviti untuk dibuat sepanjang ni lah, sepanjang sungai tu. Tapi ni untuk future punya ni lah, future punya orang kata apa, approach on doing rewilding. Macam ni orang cerita balik lah macam mana menggunakan site tu balik dengan orang kata apa, dengan systematic. Sebab sebelum ni asyik cerita deeply into program kan. Jadi ni ada touch balik kepada macam mana nak expand rewilding ni melalui orang kata apa, urban dan juga kawasan hutan juga. Jadi yang ni ada explain balik secara orang kata apa, slow-slow lah. Slow-slow. Di mana approach orang datang daripada sini tau. Jadi dia masuk hospital haiwan kan. Kalau dia orang nak register, dia boleh masuk kat bawah ni. Dan sini adalah walkway di mana dia links kepada, dia ada 3 cabang. Satu nak pergi ke wildlife, korang nak pergi hospital pun boleh sini dengan nursery pokok haiwan. Kalau korang nak belajar pasal burung, dia ada dekat sini kawasan area burung dengan management archive untuk ni lah, data-data kepada data collection haiwan-haiwan yang diorang dah gather kan. Dan kalau siapa yang datang daripada laut, datang daripada sungai kan, diorang boleh datang dari sini lah. Jadi diorang boleh parking boat diorang, and then dia boleh masuk ke wildlife punya department. And kalau diorang nak pergi lagi, diorang boleh jalan kaki lah. And dulu orang design kan tak ada parking, purpose kita nak introduce parking kereta tau. Lalas kena marah dengan tutor tau. Dia cakap apa? Kau ni projek kau dah smart lah kan pasal rewilding. Lepas tu bolehkan kau buat parking kereta. Kau ambil sustainability punya work base kan. Itu cakap tak payah introduce kereta. Semua ni kita introduce pakai basikal dengan jalan kaki lah. Jadi itulah yang kelakar lah, ada yang having this kind of like perbincangan dengan tutor kan. Kau buat projek pasal green tapi kau introduce parking kereta. Hypermobility, yes. Itulah macam sebab tu korang kena tahu jugalah things yang korang nak buat tu at least sensible sikit lah. Macam nak go pada accessibility, fikir balik letak parking tu betul ke tak tu, orang kata apa, approach. Macam ni orang convertkan the whole area tu kawasan penuh dengan hijau jugalah. Dan lepas tu introduce grass dan juga ni lah pokok-pokok dekat dalam site. Macam ni orang hidekan pokok sebab kalau letak pokok ni dia dah tak nampak tau plan. Jadi susah lah untuk nak portraykan plan. Sebab ni orang gunakan cara ni lah, plan mix dengan 3D kan, supaya dapat the feel of macam mana kawasan air dia. Sebab susah jugalah untuk nak portray secara 2D saja. Jadi kita nak kena nampakkan material dia dan juga dia punya orang kata apa, permukaan landscape dia, supaya deliver lah message apa yang kita nak buat ni. Kalau kau nak tengok comparison, boleh tengok dekat Google Earth jugalah, di mana kawasan ni sebenarnya penuh dengan steel scrap kan, dan juga dia punya permukaan lantai dia kawasan konkrit. Jadi nak construct dia banyak kena pecah lah konkrit, dan juga kena tanam rumput dekat atas konkrit, half of it. Jadi ni kawasan yang wildlife. Kalau kau nak tengok dia punya apa tu, dia ada tempat parking boat, dan juga dia ada kawasan dia ada kolam air juga kat dalam dia, untuk supaya dia orang boleh biarkan yang mana apa tu wildlife yang mana yang terjejas kan, dia punya jumlah dia. Sebab ada yang kawasan dekat sini dia ada itik, dengan juga dia ada juga haiwan yang makan ikan dengan consumption yang banyak tau, sebab tak ada consideration on apa tu nama haiwan dia, ferret. Dia macam jenis ferret punya type tau, punya haiwan. Jadi bila tak ada consideration on penjagaan dia, jadi susah lah. Yang ni pula section untuk yang researcher and management dengan kawasan burung. Jadi kalau korang tengok dekat this section kan, orang ada buat semua kawasan ni open area tau. Yang the only enclosed kan adalah ni tempat control shift. Satu dekat kawasan yang tempat tidur kepada researcher, dan juga kawasan makan kat kawasan ni, dengan kawasan library dengan juga office kat belah sini.
Kawasan tu je yang the only thing that enclosed lah. Sebab ada yang macam orang tanya kan, bukan kawasan UK sejuk ke? Yes, sejuk. Tapi kita buat dia open sebab kita nak allow burung-burung yang kat sini semua masuk dekat dalam kan. Dia orang boleh menggunakan bumbung tu dengan sebaik-baiknya lah untuk dia orang punya apa tu? Punya tempat tidur dan juga tempat untuk dia punya sarang lah, dalam bahasa senang dia. Dia punya nest. Jadi ni section kepada hospital haiwan. Jadi korang boleh tengok lah yang kawasan atas ni. Yang kawasan atas ni, sekejap. Okay, yang kawasan atas ni kan. Ni kawasan untuk tanam pokok. Anak pokok lah yang range daripada umur, daripada dia benih sampailah dia ada, at least ada anak pokok sikit. Supaya bila dia dah besar kan, dah cukup besar tu dia akan transfer lah, bawa pergi ke ni lah, bawa ke site. Jadi yang bawah ni pula, ni tempat bedah, surgery room. Yang ni pula tempat untuk ni lah, untuk baby-baby haiwan bila dia dah dilahirkan tu kan, dia ada nursery untuk baby-baby haiwan jugalah. Yang mana yang injured, yang mana mengandung tu, anak-anak dia dijaga sampailah umur dia dah selesa untuk bawa keluar. Kita akan lepaskan lah dekat kawasan nature reserve yang ada. Simple lah projek ni. Dan juga yang ni, ni section kepada ni lah. Section kepada yang wildlife. Jadi dia ada kolam kat sini kan. Jadi bila ada certain tempoh dia akan dilepaskan terus dekat sungai supaya dia sepatutnya live dengan haiwan-haiwan lain yang wildlife lain kan. Dan juga bila dia nak transport tu kan, dia akan transport menggunakan ni lah, pulley system. Sebab ada yang haiwan yang kita daripada kawasan air kan, jadi dia nak cepat, ni ada kawasan surgery, yang ni ada kawasan x-ray dan juga storage lah dekat kawasan bawah. Simple lah projek ni, like dia direct to the point tau, to the point of apa dia punya aim kepada projek ni. Jadi construction dia pun menggunakan reclaim timber, dan juga ada yang timber yang dari reclaim tu dia akan jadi ni tau, jadi serbuk untuk jadi glue laminated punya timber lah. Jadi yang ni orang choose this kind of like specific punya timber rafter ni, sebab timber rafter yang orang nak buat ni, dia at least dia tak gunakan long span yang besar, dan juga dia punya tulang dia tu pun bentuk dia pelik sikit lah, sebab kita nak bagi dia long span tau, dengan dia menggunakan sistem kapit-kapit lah. Dia guna sandwich system untuk dia extend dia punya range dia. Sebab ada yang kayu dia tak ada yang panjang, betul-betul panjang. Jadi kita menggunakan sistem sandwich lah untuk dia nak extend dia punya pitch dia. Jadi bila ada banyak pitch, lagi banyaklah burung senang nak mengidap between rafter dan juga between dia punya batten tu, dia boleh buat sarang lah. Jadi this is the orang kata apa, construction punya, orang kata apa, dia punya layering, dia punya exploded, supaya korang boleh tahulah macam mana dia punya sistem dia berlaku. Very open punya design, dan dia punya roof pun banyak menggunakan steel scrap yang ada. Ada yang dilepehkan supaya dia jadi inilah, di orang kata apa, dikompres supaya dia jadi bumbung punya material lah untuk this rewilding center and overall punya system. Jadi ada yang choose rewilding management punya bangunan as a, orang kata apa, as a construction, nak look into detail, sebab I think it's interesting lah untuk introduce balik a simple construction kan. Tapi but at the same time kita try masukkan material yang jarang diguna pakai, seperti steel scrap dan sebagai bumbung. Jadi korang boleh tengok dekat kawasan bumbung tu ada lukis pakai tangan tau, untuk merge in kan irregularity of, orang kata apa, steel scrap yang dah dipenyekkan tu kan, nak bagi dia ada gap that feel lah, supaya nampak lah yang
bumbung ni sebenarnya bukanlah bumbung yang perfectly, orang kata apa, perfectly manufactured daripada kilang, tapi dia ni oh dah habis sorry. Cepatnya jap. Tak apa, tak apa. Tak apa, you can just macam apa Dah ni scroll dah through. habis dah ni. Ada nak conclude kan lepas ni. It's fine, Okay. fine. Jadi ni exploded untuk kawasan ni lah, kawasan wildlife punya sanctuary. Yang ni detail exploded juga untuk researcher punya tempat tinggal. As you can see yang daripada sketch tu, dan sebab yang tu je the only thing yang orang rasa macam idea yang macam tak perlu nak develop lah, ambil je lah daripada sketch tu. Jadi kita buat this kind of rupa supaya dia nampak macam blend in dengan senang, dengan lagi satu senang nak bawa ke mana-mana lah, sebab dia menggunakan, orang kata apa, dia menggunakan sistem yang orang kata apa, yang dia boleh cabut-cabut dengan pasang semula kan. Dia boleh assemble dekat dalam hutan supaya senang lah untuk researcher buat dia punya research. Jadi kalau yang ada ring tu untuk kawasan research management punya dock supaya dia boleh letak dia punya tempat tinggal tu dekat situ je. Kalau dia nak pergi hutan, dia boleh set up dia orang punya post, dan juga dia orang boleh gantung juga dekat kawasan pokok. Yang atas kanan ni kawasan sembunyi dekat ground supaya haiwan tak nampak lah bila researcher dia macam animal hide lah, supaya dia boleh hide daripada animal untuk dia orang buat research tu dengan tenteram tanpa diserang dengan haiwan buas. Kalau dia orang introduce wolf, dia orang kena sembunyi lah daripada wolf tu. Dan juga yang mana yang kereta tu dia menggunakan dia sebagai sebagai alternatif sangkar dan juga tempat nak bawa haiwan, dan juga nak bawa storage, dan juga jadi planter box yang bergerak lah untuk bawa pokok ke apa. Jadi itu je. Jadi itu saja dari Odeng. Ni semua orang kata apa, gambar-gambar 3D nak tengok overall macam mana kat dalam dia. Okay, itu sahaja. Dan konklusinya rewilding ni patut dibuat lah dekat banyak tempat lah, sebab orang kata apa, bagi orang rewilding ni tunggak kepada ialah sustainability yang sepatutnya rasanya kena go lah, instead of asyik nak mengurangkan je. Why not kita do, orang kata apa, do lebih tapi melengkapkan balik lah yang mana yang tak lengkap tu. Itu saja dari Odeng. Ada apa-apa question? Thank you so much for your supaya orang kata apa, things clearer lah, like I think there's a lot of questions people are asking there. I think kan banyak akan tanya. So I think kalau you pergi ke chat session tu, you boleh nampak the questions. Oh, ada chat. Okay, jap. Oh, okay. So ada question 1 by HX and me. Odeng, I found your portfolio on issue which currently presented by you. Can I share the link to my friend? Yes, you can. Tak salah pun, tak dosa. Okay, ini macam Odeng, ni macam you punya 1 minute punya tu lah dalam Instagram. 1 minute video, orang tanya, you post question. Macam mana? Oh, yang okay. Okay, go on. Sorry. Okay. Ini by Spaghetti Taco. Hi, how do you vision the wildlife to be around us? Like, for example, an elephant being on the road, wouldn't it step on people? I want to know like how design can overcome the problem. Anyways, like your idea. Okay, so how design can overcome the problem, and first, okay, kita take example macam kawasan kat India. Macam mana monyet harimau dengan hyena. Korang tahu hyena ni dia carnivore yang dia bergerak secara berkumpulan tau. Interestingly, manusia dekat sana kan, sebab dia macam kat India, dia ada kepercayaan dengan hyena ni adalah macam spirit animal yang bila dia orang datang tu kau bagi je tau daging tau. Jadi dia ada macam, orang kata apa, macam ada democratic punya kind of like
democratic way of macam mana hidup, di mana manusia tu bagi dia jadi macam hyena tu macam pet tau. Sebab tu benda ni possible sebab manusia dia ada strength untuk jadikan haiwan dubuk bahasa bahasa Melayu dia dubuk. Yes. Hyena. Kepada siapa yang tak tahu, haiwan tu kalau dalam bahasa Melayu dia dubuk tau. Jadi haiwan-haiwan ni dia orang ada sense of rasa macam pet tau. Sebab tu dekat Thailand kan dia orang ada juga gajah yang dengar kata. Sebab benda ni possible lah untuk cuma manusia je willingness of nak choose untuk hidup dengan haiwan tu ada ke tak. Ada yang sebab tu ada kucing liar, ada yang kucing yang rumah dia orang dengar kata. Ada yang kucing bila kita manjakan dia jadi mengada pula kan. Sebab dia adalah part of living tau. And benda ni possible lah. It's just that in between orang kata apa, benda ni kena long term lah. Macam kena ada seorang start buat kan. Sebab ada yang kawasan, sebab tu ada kawasan UK dulu dia orang introduce juga pengangkutan kuda as a part of like urban punya pengangkutan. But yet jelah lah lama orang introduce kereta as benda lagi mudah kan. Sebab tu kadang-kadang bila kita go kepada modernize, kadang-kadang kita lack of something sebab takut visual kuda sebagai orang kata apa pengangkutan yang dulu kita menggunakan tu pun lama hilang disebabkan kereta. Sebab tu kadang-kadang dia orang kata apa design tu dia korang kena tahu juga architecture apa-apa idea architecture tak akan di-achieve kalau tak ada effort manusia lah dekat situ. Sebab rewilding ni pun dia kena ada effort manusia lah untuk orang kata apa untuk menjadi startup lah kepada this whole thing. Kalau bangunan tak ada manusia kan tak bergerak lah bangunan tu. Manusia ni sebenarnya macam engine lah untuk architecture macam tu. Itu je lah untuk menjawab pada jawapan spaghetti taco. Okay, ada soalan by Adi Zarif tanya. Hello, thank you for sharing. My question is, how would you propose an effective way to maintain the establishment, especially in terms of hygiene due to animal like birds, in this case, roaming around freely? Okay. Sebab tu ada rasa ada orang consider pasal hygiene kan. It's true lah, like taik memang banyak kan. Tapi you need to aware that hujan ada tau dan taik tu dia akan bawa kepada sungai, dia akan bawa kepada drainage system dan air tu pula air drainage system dia akan bawa kepada sungai dan sungai tu pula dia akan bawa ke laut tau. Tapi sebab tu kita kena ada kerjasama dengan town planner di mana kita create this drainage system kan. Sebab sekarang kita basuh, sebab tu drainage system penting lah. Macam yang bagusnya kalau dia orang menggunakan drainage system ni untuk collect this kind of like gunakan yang air-air taik tu sebagai baja kan dan juga sebagai orang kata apa air baja lah untuk pokok. By doing that kan rasanya sebab India, sebab tu dia rasa India is a good example but it's a bad example as well. Sebab diorang macam mana cakap, sebab diorang populasi ramai tau and itu isu dia di mana dia ada haiwan yang dia tak boleh bunuh tau, macam lembu kan. Jadi kadang-kadang dia orang biarkan taik lembu sebabkan dia orang tak ada orang kata apa, dia orang tak ada macam dia orang dah mengabaikan hygienic value lah dekat situ. Odeng, di mana dia orang pun still at the end of the day bila masa tu speak kan, dia orang dah tak kisah tau kewujudan taik tu tau. Tapi kita bukan macam for example to get a good urban setup kan, I think it's a good way lah bila orang kata apa, sebab cleaner takkan disabuh sampah je kan, at least dia boleh basuh taik tu and maybe creating a drainage system yang boleh collect this air taik pun is a good way on orang kata apa untuk completekan lah cycle of sustainability lah dekat situ. Odeng, build up from that question kan. I mean, we can say that the hygienic punya issue boleh control, tapi when it comes to Oxford Brookes punya oversee punya mentality lah kan, your lecturers ke apa, diorang are they very critical on that? Macam do they really want to see that technically in your drawing? How do diorang tak tengok, diorang tak tengok sebab case dia macam
Sebab dia orang kena ingat tau yang dia orang suka kepada macam idea exploration, iteration, and orang suka benda yang pasal Malaysia sebab dia ada this consideration yang akan enhancekan lagi design tau. Faham tak? Macam dia orang looking into like how to achieve tu dengan lebih spesifik, dengan go pada betul-betul achieve lah. But yet itu yang orang nampak lah differences bila orang dah belajar dalam dan juga luar negara lah. Macam dia orang akan cuba sedaya upaya lah like untuk nak achieve ke idea ni through realization completely macam mana benda tu akan achieve lah. Okay, Tapi, I think ada lagi question dekat bawah tu. Sekejap. Oh, ada lagi ya? Tak nampak. Ada lagi, ada ramai. Sorry, ingat tak ada question. Okay, by Harif Jaafar. Hello Adang, I'm interested to know what's your philosophy when designing in general. Do you read certain book, practice certain ritual? I search ritual. Sketch learning from movie. Oh, okay. Kelakar gunakan ayat ritual. I mean, macam Adang punya filosofi kan, dia sebenarnya pada awalnya Adang design dulu design sebab ni je tau, sebab rasa macam dulu aim nak cantik je tau, sebab I think cantik adalah orang kata apa, yalah siapa tak suka benda cantik kan. Korang beli jam mahal pun sebab cantik kan. Dulu orang design sebab cantik tau, tapi cantik tu dia develop kan bila dah habis belajar tu, orang kerja jap ada yang kerja under ada yang kerja ada kat bawah satu retreat home, dan juga ada yang kerja under ni tau, under satu firm ni. Jadi senses of cantik orang tu dia bersama dengan melihat kepada yelah bila kita tahu cost semua kan. Jadi dia filosofi orang develop cantik tu dia in a way macam mana kita nak achieve dia dengan murah. Lepas tu bila dah belajar luar negara, cantik dia pula develop nak cantik bukannya just cantik dari segi mata, but dia cantikkan alam juga. And by that, bagi orang ni lah, architecture is orang kata apa, alam bina kan. Kita sebenarnya bertanggungjawab untuk bina alam, not bina bangunan. Cheesy tak? Tapi itu orang punya filosofi lah dalam design, di mana semua benda kita buat cantik lah, janganlah cantik just pandangan je. Okay, and then apa yang orang selalu buat kan, buku yang orang selalu baca kan, sebenarnya dulu orang suka tau, like orang sebenarnya suka sejarah, sebab sejarah kan dia akan ni tau, dia akan develop well korang punya the way of, how to say this, the way of cara korang tengok architecture tau. Sebab every sejarah dia speak tau, dia punya apa tu, dia punya teknologi dengan what kind of like environment. Jadi orang sukalah baca dan melihat kepada sejarah. Jadi movie-movie yang orang tengok pun kalau boleh dia relate dengan sejarah, best lagi lah. Dengan lagi satu, orang suka tengok benda yang macam movie. Sebenarnya orang suka tengok movie yang relate dengan anime tau, sebab yelah anime dia orang lukis tau environment. Jadi kalau orang tengok anime orang tak tengok orang dia tau, orang tengok environment dia orang lukis kat belakang tau. Sebab benda tu main peranan lah, like the way of living, macam mana dia achieve. Dan bagusnya untuk tengok cerita yang ada melibatkan environment yang cantik ni kan, supaya korang akan latih senses korang. Kalau macam ni cantik ni macam mana even kalau dunia kita dah go pada sci-fi pun what happen kan. I mean it's a good way of looking into things and learning. Jadi janganlah orang kata apa sketch je, sebab try lah melihat jugalah. Sebab mata pun kau kena berlatih jugalah. Sketch tu pun essential lah, like at least kalau gerti lukis tu dah cukup kan. Kadang-kadang tak perlu nak hebat pun, I mean dah ada skill yang basic tu pun just play around dengan basic tu lah, and then tunjuk kat orang berjaya tak nak deliver. Sebab pentingnya menjadi seorang arkitek ni ataupun orang yang practice architecture, make sure yang idea kita ni kita boleh present kepada orang tau, and orang faham, barulah kita creating a good architecture lah. Bahaya jugalah kalau kita tak ada skill untuk buat orang faham. Okay, Farhan Fazil.
Salam Wadang, I am final year student at UiTM Puncak Alam. I want to ask you about the design process. How do you control your narrative flow in your design? Maybe you have some kind of like checklist or schedule that you do. Thank you. Okay, macam mana Wadang kawal narrative flow design? Wadang tak ada checklist tapi yang Wadang ada kan, bila terfikir buat. Sebab bagi Wadang kan, narrative flow tu benda tu ada tau dalam kepala korang tau, like macam okay, aku nak cerita benda ni. Jadi bila korang terfikir kan, nak cerita benda ni kan, buat terus. Tak kisahlah, janganlah ambil consume masa, orang kata apa, buat terus kan. Kadang-kadang dia boleh siap by 1 hari kan. Tantang 1 hari tu, dia means a lot macam 1 minggu punya kerja tau. Sebab kadang-kadang korang kena find ways yang kadang-kadang ada benda tak perlu spend lama pun kat situ. Ada benda yang korang boleh spend lama-lama lah. Tapi ingat, bila terfikir buat, I mean that's a good way punya cara lah, instead of tunggu and set deadline lah. Sebab dari deadline tu korang akan tahu yang sebenarnya korang akan achieve je apa-apa pun kan kalau korang set deadline. Sebab deadline dia ada powerful punya effect tau. Macam Odang selalu set deadline macam cepat sikit supaya Odang nak buat benda lain kan. Sebab Odang ada komitmen lain juga kan, nak suka buat video kan. Jadi kadang-kadang kita nak achieve idea tu cepat achieve kan. Lepas tu kita continue dengan apa yang kita minat kan. Sebab yelah like, sebab tu korang kena, bila korang ada deadline, senang lah untuk korang handle this narrative kan. And make sure bila terfikir buat, that's a good way lah. Kalau korang dragging dia, sebab tu bahayanya kalau korang set date, orang kata apa, kalau korang buat this kind of like checklist kan, dia bagus untuk buat tapi takutnya nanti korang dragging sebab korang fikir ada masa tau. Jadi kalau korang terfikir buat terus, dia doesn't leave any gaps tau untuk korang fikir korang ada masa. Itu je lah. Jadi bila korang dah siap awal, korang ada masa. Itu je lah dari Adang. Dan ada soalan lain. Last question lah untuk from the chat. Okay, last question by Hazwan Hussein. Hi Odang, likely you briefly stated earlier, can you elaborate more on the difference between overseas architecture school and in Malaysia? How do you adapt between the different when you start studying there? It would be great if you can share some tips that would like to continue on our master overseas, especially scholarship funding and securing placement. Okay, bagus juga soalan tu. It's a tough question. Boleh tahan tough lah. Jadi dia punya different dia kan, macam overseas bila ada dah 1 tahun kat sini kan, baru dia nampak yang kat sini dia orang, korang kena tahu yang dia bergerak secara work based tau. Benda ni bukannya just dekat Oxford tapi dekat semua school dekat overseas. Dia orang pecahkan studio by apa yang korang minat tau. Macam contoh kalau korang minat sustainability, dia ada sustainability. Kalau dia ada apa tu? Kalau dia ada yang jenis focus on idea yang merepek kan, bukan merepek. Dia ada idea yang macam over bombastic pasal future kan. Dia ada yang go kepada future, ada yang go kepada politik, ada yang go kepada market kan. Jadi bila korang kena tahu yang every work base dia ada different kind of like way on macam mana dia orang deliver lah dia orang punya narrative, dia orang punya architecture tu kan. Sebab work base ni dia bergerak secara lain lah, sebab dia nak create individual yang ada this kind of like specialties. Dia orang lebih kepada that kind of things. And kalau yang Malaysia, ialah kita boleh tahu, kita dah belajar kat sini, kita tahulah macam mana kan. Ada yang sukalah the way, the technicalities, but ialah education dia pula yang mencabar dia sebab semua orang buat satu benda yang sama tau. Sebab tu agak tough lah untuk create orang kata apa, differentiation dengan juga nak nampak varietiness tu a bit tricky jugalah, sebab kita punya brief dia a single brief. Tapi dia ada both dia ada benefit dia lah yang orang suka, and orang nak fokus on yang luar negara ni sebab since Hazwan ni dia more kepada nak tahu lebih luar negara kan. Jadi yang luar negara ni make sure tahulah yang lain lagi kalau bachelor kan, even bachelor ke master, make sure yang bila korang ambil tu korang kena
macam nak cakap, be wary sikit sebab diorang idea korang kan dia kena mature tau. Ni tricky part juga. Korang boleh propose idea tapi dia macam mana nak achieve tu kan, diorang memang look into that betul-betul lah. Sebab ramai antara, ada perasan tak dulu kat Malaysia macam ada konsep like okay lah kita adakan je lah kan, tapi diorang nak tahu case study korang tu kan, like specifically macam mana korang pinpointkan betul-betul idea korang dapat ni macam mana nak translate dia, macam mana bila dia jadikan tu macam mana rupa dia betul-betul. Dia orang memang look into ada konsep tu betul-betul lah. Jadi kalau korang tak boleh nak brain kan, tak boleh nak dapatkan juga ada konsep tu, belajar sikit lah. Ada korang boleh search dekat Wrangle Design kan, fahamkan betul-betul what is idea and concept lah. Lepas tu untuk korang ni untuk scholarship kan, kalau tu macam kawan Odang dia dapat first class tau, like housemate Odang kan, semua dapat first class, alhamdulillah. Sebab the way that dia orang buat kerja tu pun kan, I would say that kalau korang dapat scholarship tu janganlah duk party-party kan. I mean macam nak cakap, sebenarnya senang tau nak dapat nak dapat A, tapi korang kena tahu nak dapat A tu pun dia punya cara dia pun kena pelik sikit tau. Dia kena gerak macam not a normal student do. Nanti korang sampai kat sini overseas kan, korang tengok yang normal student pun korang akan panik juga. Macam mana cakap macam tu lah. Susah nak explain benda ni, tapi kan benda ni kena personal talk serius. Sebab nak kena tunjuk example lah, baru korang dapat tahu dia punya macam mana nak securekan korang punya funding tu. Sebab penting lah untuk nak dapat a good punya marks kan, sebab korang ada scholar. Kalau macam Odang, kalau tak ada scholar ni buatlah macam mana pun kan, tak kisahlah result berapa. Kalau nak tahu result Odang boleh bagi tahu. Alhamdulillah Odang dapat distinction A, alhamdulillah. Untuk first year. Itu je. Okay, dah tu je soalan last kan. Tapi itu lah, Hazwan ni lah, Hazwan contact Odang in detail lah dekat Instagram ke mana supaya Odang boleh explain lagi lah. Sebab penting ni soalan dia ni, sebab rasa dia nak continue overseas kot. Itu je lah daripada Odang. Kalau ada apa-apa soalan, korang boleh add lah Discord Odang ataupun go kepada Discord dan juga Discord lah. Odang senang kat Discord kot. Instagram Odang nak cakap banyak tau, tapi dia tak berapa friendly tau. Nak share link, nak share. Yelah, nak cakap susah. Itu saja. Itu saja dari Odang. Macam orang Sabah pula. Okay, alright. I think I think there's no more questions from the audience. I have a lot of questions, tapi it's more technical questions lah. I think it will take a lot of time because I really want to see the comparison between, because I tengah buat Master Sem 02 right now, so macam we do a lot of technical stuff, and then when I look at your work, belum? Dah habis belum? Belum habis lagi. Okay. Ni tengah online classes lah ni. I mean like because it's only natural because we want to see how overseas students work on technical part, you know, because kita kat sini very strong on technical, but then there's a balance between abstract punya idea, conceptual tu semua, because I think there's a difference between masters dengan degree. Macam betul apa you cakap lah tadi tu, building up from your cakap, the topics, the concept have to be very mature lah, and very realistic, because and then in addition we have a application of to implement technical services, all that stuff, because dalam I think kita tak boleh main-main benda tu kan. So I think in at your university pun sama, I think technical pun diorang pun strong juga, because the way I see your structural punya drawing pun I think is very very sound and very strong. So itulah. But then itulah, nanti kan kita sembang PM tepi lah, because I think kalau ikut kan I banyak nak tanya. And kalau yang mana yang betul-betul nak tanya in detail, boleh tak go pada Discord dengan Instagram Kalau kau nak tahu Discord,
korang pergi dekat link kat Instagram Odang lah. Ada share link kat situ. Korang be community dengan Odang kan. Senang lah korang nak tanya soalan tu direct terus pada Odang lah yang mana tahu in detail. Boleh nanti kita share link kat tepi nanti. Thank Apa you. tu? I think I nak pass kat mic kat Ashar. Ashar ada tak? Ashar ada, he wants to say something. Ash ah. Ash. Hello, boleh dengar ke? Okay. Alright. Boleh. Cool. Okay, first, thank you Odang. Thank you so much bagi talk. That was really cool. Sebenarnya dah lama ya sembang Odang, tapi macam tak pernah ada the chance to sembang. So I think I guess ice breaking for me also to get to see channel Odang buat video and all. And I'm pretty sure effort on everyone's behalf pun sama. Ramai studio mate Odang sama studio. So dah macam-macam cerita dengar lah. And I can definitely see that when cerita-cerita tu memang so betul lah in terms of how you do your work. So tak apa lah, tapi sebenarnya ada juga of course Syabul ada a few question juga, tapi tak apalah, I think to save for later. Just nak say thank you very much sebab dapat luangkan masa ni. And I think also sebelum I also end say I would like to pass the mic to Cik Yasin, just in case kalau Cik Yasin nak cakap apa-apa. Ada ke Cik Yasin tak ada cakap apa-apa? Oh, tak ada. I'm good. Okay. Thank you. About Odang, your presentation is also quite. Thank you juga inviting Odang. Most of students and colleagues dekat Malaysia ni, hopefully dapat something lah from your presentation. Thank you so much. Yeah, actually I'd like to jump on that. For everyone yang dah join you today, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sangat luangkan masa yang kita orang also, and I'm pretty sure apa yang Odang dah share kepada semua all of us, kita boleh also be inspired and also boleh learn from as well. So apa-apa like Odang ada cakap tadi, be sure to contact him through Instagram dengan Discord, in which insyaAllah kita akan post a link maybe through Akisa punya Instagram atau story. And hopefully I guess that's it. So ada apa-apa Odang nak just say before we finish? Bagi penutup. Okay. Bagi penutup. Okay guys, korang kalau ni lah, sebab since tak sangka pula architecture ni ramai yang ambil kan, dengan ramai yang macam tak sangka lah yang betul-betul lah berpegang pada janji kan, menyerahkan nyawa dia kan, segala raga semua terhadap architecture kan. Korang kena tahu architecture ni perjalanan dia a bit tough kan. Jadi kita kena kita gerak seseorang dulu, ada yang suka gerak seseorang tau, tapi bila dah lama jumpa kawan macam Amir kan, ada Amir sini. Yelah, kita kena tahulah yang kita gerak architecture ni gerak secara berjemaah kan, and korang sebenarnya kena tahu yang perjalanan ni wonderful lah bila dia bergerak secara berjemaah lah. Appreciate lah kawan-kawan korang kan. Dengan itu je lah. Dengan always look into, orang kata apa, look into macam mana nak achieve korang punya architecture tau. Sebab everyone dia ada idea yang dia orang tersimpan dalam kan, and dia orang memang bila cakap arkitek je kan, dia semua, setiap orang ada dia punya aim dan juga dreams dia orang nak achieve lah. Jadi korang berpegang betul-betul dengan apa yang korang nak achieve, usaha gigi, bergerak berjemaah, dan akhiri dengan Brofist lah. Brofist, boom. Baik, Okay, just to mention, for those yang termiss, or for those yang you guys nak bagi tahu your friends yang termiss the session, insyaAllah this session is recorded right now and will be posted ke Akisa punya YouTube channel. So be sure to visit that once we have posted the video later. So I'll pass the mic to Zaid to end our session today. Thank you, Odang. Okay, thank you, Ash. Alright, so thank you so much for everyone, the lecturers, peers, colleagues, students, and people from outside UiTM, because we don't want our session just to be limited to only UiTM, but we want to make it open to everyone. So we'd like to give a very big thanks for taking up your time to join this session. And I hope, like I said, that this session will be very beneficial for everyone. And of course, sepatutnya we should be very relax lagi lah, because we're trying to adapt dengan this environment of online print session. We're
trying to be formal and everything, and but then Odeng Odeng gave a really relaxed punya environment, and I am very thankful and grateful for that. And of course, Odeng nanti we will share all the links in the chat session. Okay, I think that will be it lah for tonight. I hope that you guys can join our next session with Dehe. He will present his ideas from his BSc punya degree. So I think that's about it. I think if anyone ada nak cakap apa-apa, anyone? Okay. Alright. Okay. Odeng, hello. Hello, Odeng. Okay. Alright. Okay, thank you so much for your time, Odeng. Kat sana Alright, thank siang you kan? juga for inviting Odeng. Kat sana siang Setengah hari siang lagi Tengah hari Pun lagi. ada hujan. Okay. Okay. Alright. Thank you so much, Odeng, for your time. Thank you so much. Thank you semua. Jumpa lagi. Bye bye. Allah, jumpa lagi. Okay, thank you everyone. Okay, Assalamualaikum. Very good night, everyone. Thank you so much. Alright. Oh, sudah. Oh, the numbers are dropping. Tak apalah. Thank you. Good work, everyone. Good job. I think dah boleh end recording kot biasa. Good job. Nice. Lecturer tadi tu saya nampak Encik Jeffrey ada lagi tak ada? Ada. Ramai yang ada. 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 Join. Oish, bergetar dia tengah. Okay, that was a good first session. Thank you guys for effort semua. Zaid, thank you for being good MC. No problem. Cik dia bagus. Tu Jeffrey. Join the sessions. So I see. The next session is next Saturday. Next Saturday 11 bulan. So same time, pukul 9 juga. Apa-apa we will release the information kat Akista dengan DX punya Instagram page. So hopefully you guys don't follow saya ada lagi in this chat room sekarang. Thank you. So yeah, I think we can end it now. Okay. Alright. So I think betul lah. Someone screenshot tadi tak yang 130 view audience tadi kita ada. Allah, I forgot about that. Tak apalah, it's okay. Okay, next time. WhatsApp balik yang recorded tu and then snapshot. Cheating. Boleh. Boleh. Okay. Alright guys. Thank you so much for your time. Okay. I'll leave the chat now. Thank you. Okay. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Salam.